khabar orang Melaka, terutamanya penduduk-penduduk di kawasan Duyung. Petang ini saya turun di kawasan Duyung untuk memberikan sokongan moral kepada calon kita, calon Pakatan Harapan, saudara Damien Yeo, atau lebih dikenali di Melaka sebagai Baba Yeo, seorang peguam dan pernah menjadi wakil rakyat di kawasan ini sejak tahun 2018. Saya kali ini, dalam kempen kali ini, memang sukar untuk kita berjumpa dengan pengundi-pengundi sebab banyak kekangan dan kita terpaksa menggunakan pelbagai saluran yang lain seperti menggunakan Facebook Live ini untuk kita bertemu dengan penduduk-penduduk, pengundi-pengundi, dan sedikit kita menerangkan perjuangan kita, khususnya manifesto kita, tawaran-tawaran kita dan juga perancangan kita. Di Melaka ini kita sudah ada pengalaman menjadi kerajaan. Kalau dulu pihak lawan mengatakan bahawa kita ni pembangkang, tahu pembangkang saja, hanya tahu pembangkang saja, tidak ada track record, tidak ada pengalaman menjadi kerajaan, dan mengatakan kita ini tak ada keupayaan untuk mentadbir negeri. Tetapi dalam PRU 14 kita diberikan mandat di Melaka menubuhkan kerajaan negeri, dan dalam tempoh yang singkat itu Pakatan Harapan telah membuktikan bahawa kita berupaya untuk mentadbir negeri. Kita ada keupayaan untuk menjadi kerajaan, malah boleh menjadi kerajaan yang lebih baik daripada yang dulu. Jadi dari segi pengalaman dan kepimpinan, ini tak menjadi isu lagi. Kita ada satu barisan kepimpinan yang jelas, dan kita menampilkan mantan Ketua Menteri kita semasa Pakatan Harapan diberikan peluang pada PRU lepas, iaitu saudara Adri Zahari. Beliau diberikan mandat menjadi Ketua Menteri pada ketika itu selepas PRU 2018 sehingga tahun 2020. Beliau bukan dikalahkan, bukan ditumbangkan melalui pilihan raya, tetapi digulingkan melalui pengkhianatan. Malah saya rasa kalau diberikan masa yang lebih panjang sehingga akhir tempoh dia selama 5 tahun, banyak lagi yang boleh beliau capai untuk negeri Melaka. Tetapi malangnya kita hanya ada 22 bulan. Namun begitu 22 bulan itu pun kita telah ada pencapaian-pencapaian yang boleh dibanggakan. Seperti apa yang telah diterangkan oleh saudara Damien tadi, ada dasar-dasar yang kita memberikan kesejahteraan kepada rakyat, membina rumah-rumah untuk golongan fakir miskin, menyediakan perkhidmatan bas percuma, kita memberikan parkir percuma setiap hujung minggu di seluruh negeri Melaka, dan juga kita menganjurkan tahun melawat Melaka, di mana telah pun didatangi dengan 18 juta pelancong sepanjang tahun tersebut, sepanjang tahun melawat Melaka. Dan ini sudah tentunya merupakan satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Dan kita pun banyak perkara-perkara lain yang telah pun dibuat yang menjurus kepada sebuah pentadbiran yang baik, sebuah pentadbiran yang mesra rakyat. Dan umum diketahui saudara Adli ini mempunyai imej yang cukup mesra rakyat. Beliau sebagai ketua menteri yang membawa penampilan yang baru berbanding dengan ketua-ketua menteri yang lama, jauh berbeza. Dia mesra rakyat, turun padang, mudah didekati oleh rakyat. Malah yang paling menjadi satu perbualan orang ramai, bukan saja di Melaka tetapi di seluruh negara, antara perkara yang dia buat ialah dia buka kediaman rasminya untuk lawatan orang ramai, dan menjadinya tempat untuk beliau bertemu dengan rakyat. Ini satu tindakan yang melihat kepada penampilan beliau sebagai seorang pemimpin yang mesra rakyat. Jadi orang-orang Melaka, kita harap tuan-tuan dan puan-puan memberikan kepercayaan
sekali lagi kepada Saudara Adli untuk menerajui Kerajaan Negeri Melaka pada 20 November ini. Tetapi untuk kita menerajui Kerajaan Negeri Melaka, untuk Adli menjadi Ketua Menteri, hanya beliau menang saja di Bukit Katil tak cukup. Kita mengamalkan satu sistem berparlimen ataupun sistem mengikut kerusi. Dalam Dewan Undangan Negeri Melaka ada 28 kerusi. Untuk membentuk kerajaan negeri, kita memerlukan majoriti mudah, iaitu memenangi 15 kerusi. Jadi kalau Adli saja menang di Bukit Katil, rakan-rakan lain tak menang, tak cukup. Maka di sebelah Bukit Katil ini ialah Duyung. Jadi antara kerusi panas yang mesti kita pertahankan supaya Adli boleh menjadi Ketua Menteri dan PH boleh menjadi kerajaan negeri, ialah kita mesti menang di kerusi Duyung, di mana penyandangnya ialah Saudara Damian, wakil rakyat di Duyung ini. Jadi kita tahu bahawa Duyung ini sekarang ini menghadapi 6 penjuru. Ada Bebas, ada daripada UMNO, ada daripada Bersatu, bukan Bersatu, daripada Bersatu Perikatan, ada daripada Bebas dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu saingan yang kuat kepada Saudara Damian. Tetapi dalam pilihan raya yang paling penting bukannya pesaing, yang paling penting ialah rakyat. Kerana yang menentukan kemenangan bukan parti. Yang menentukan kemenangan ialah rakyat, ialah pengundi-pengundi di sini. Jadi saya ingin menyeru pengundi-pengundi di Duyung untuk memberikan sokongan kepada Saudara Damian supaya beliau boleh terus menjadi wakil rakyat di kawasan Duyung dan menyumbangkan kerusi ini supaya Pakatan Harapan boleh membentuk kerajaan negeri pada 20 November ini. Sudah tentunya agenda kita ialah membawa kerajaan yang bersih dan kerajaan yang berintegriti. Kita mempercayai bahawa apabila kerajaan itu mempunyai integriti, maka rakyat akan lebih sejahtera. Kerana tanpa sebuah kerajaan yang bersih dan berintegriti, rakyat tidak akan menikmati kesejahteraan yang sebenar. Kerana hanya sebuah kerajaan yang bebas daripada rasuah, kerajaan yang benar-benar melaksanakan segala dasar untuk rakyat, maka rakyat akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Jadi Pakatan Harapan kita mempercayai prinsip good governance, iaitu pentadbiran baik, kerajaan yang bersih. Kita nak pastikan ketua menteri kita, ahli-ahli exco kita, ini mesti bebas daripada rasuah. Bukannya orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Bukannya kaki-kaki yang sudah terkenal memberikan projek kepada kroni, mendapat konsesi-konsesi untuk diri sendiri ataupun kroni-kroni. Jadi barisan kepimpinan yang ada dalam PH Melaka ini mempunyai track record yang baik. Mereka bukan sahaja bersih tetapi dilihat bersih. Dalam tempoh 22 bulan mereka menjadi kerajaan, tak ada apa-apa skandal yang melibatkan pimpinan sekarang ini, terutamanya Saudara Adli. Rekodnya cukup bersih. Adun-adun kita, ahli-ahli exco kita, rata-ratanya mempunyai track record yang baik. Jadi ini pentingnya. Kalau Melaka nak melaksanakan lebih banyak dasar yang baik untuk rakyat, yang membantu rakyat dari segi perumahan, dari segi pengangkutan, dari segi pendidikan, kesihatan, maka yang paling penting ialah kita perlu sebuah kerajaan yang baik. Kerajaan yang boleh menguruskan kekayaan kita, yang boleh menguruskan sumber kita dengan telus, dengan penuh bertanggungjawab, supaya setiap sen yang kita perolehi melalui kutipan hasil dikembalikan kepada rakyat demi kesejahteraan rakyat Melaka. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita percayai, dan sudah tentunya apabila kita diberikan mandat, kita sudah ada plan tindakan ini. Plan tindakan yang cukup komprehensif ini, yang meliputi bukan sahaja dasar-dasar kita bagaimana untuk kita memerangi wabak COVID-19, bagaimana kita nak mensejahterakan rakyat. Teras pertamanya supaya Melaka sejahtera. Rakyat mesti sejahtera. Rakyat sejahtera melalui peruntukan-peruntukan untuk dana COVID,
untuk dana ihsan untuk kad Melaka Sihat supaya golongan B40, ini bukan B40, di B50, sebab ramai M40 ini dah jatuh kepada B40. Sekarang ini dah jadi bawah 50. Jadi B50 ini adalah golongan yang berpendapatan rendah yang kita nak tawarkan manfaat kad Melaka Sihat ini. Kad Melaka Sihat ini supaya apabila mereka sakit, mereka ada bantuan untuk mendapat lawatan di klinik ataupun di hospital, terutamanya di klinik-klinik swasta. Jadi ini antara trust pertama, iaitu Melaka Sejahtera. Yang keduanya ialah Melaka Makmur. Kemakmuran negeri Melaka ini bergantung bagaimana kita menguruskan ekonomi kita. Jadi ekonomi di Melaka ini sudah tentunya banyak berkait dengan sektor pelancongan. Tetapi kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada sektor pelancongan saja. Maka perlu ada lebih banyak sektor baru diterokai supaya menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melaka. Dan sudah tentunya ada beberapa dasar yang telah pun dikenal pasti, antaranya memberikan skim mikrokredit harapan kepada peniaga-peniaga kecil supaya usahawan-usahawan ini dapat membangunkan perniagaan mereka. Oleh kerana pelancongan ini membawa ramai orang luar datang ke Melaka. Jadi kita tak boleh hanya memberikan keuntungan kepada para hotel, kepada syarikat-syarikat besar, tetapi usahawan-usahawan kecil yang boleh membina ataupun mempromosikan produk mereka. Ini patut digalakkan. Kerana apabila kita ada pelancongan, ada pelancong-pelancong datang, maka ada pasaran. Kita mesti menggunakan pasaran ini dengan secara sebaik-baiknya. Jadi apabila kita ada pasaran ini daripada pelancong-pelancong, maka sudah tentunya ini memberikan peluang kepada peniaga-peniaga kecil di Melaka untuk membangunkan sektor perniagaan mereka. Dan ini kita harap dapat kita perbanyakkan dan kita dapat membangunkan. Satu perkara lagi ialah kita mesti fokus kepada ekonomi digital ataupun digital ekonomi. Ini antara agenda yang sangat penting yang mesti kita bangunkan. Tetapi kita tahu di kawasan-kawasan yang agak luar bandar sedikit masih menghadapi masalah connection, internet connection tak baik dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang telah pun kita berikan perhatian semasa kita menjadi kerajaan dengan kerjasama yang erat di antara Kerajaan Negeri Melaka dengan Kementerian Multimedia yang diketuai oleh Gobind Singh pada ketika itu. Kita telah memastikan bahawa pencapaian internet ini diluaskan kepada kawasan luar bandar. Yang kita bagi fokus ialah kawasan luar bandar. Tetapi kita amat bercita bahawa perkara-perkara ini tidak diberikan perhatian selepas kita tak menjadi kerajaan. Dan seterusnya, yang terakhir secara kesimpulan ialah kita nak pastikan kita mempunyai sistem politik yang stabil. Kestabilan Kerajaan Negeri Melaka ini penting, iaitu kita nak pastikan bahawa kalau kita diberikan mandat menjadi kerajaan, tidak ada lagi perkara-perkara tindakan-tindakan lompat-melompat ini berlaku. Kita nak pastikan ada kestabilan kerajaan. Maka antara yang kita tawarkan ialah kita berikan hak peruntukan yang setara kepada adun. Tak kira dia adun kerajaan ataupun adun perbankan, dia mesti mendapat layanan yang sama. Ini antara perkara yang kita nak pastikan dapat dilaksanakan. Dan yang paling penting, adun-adun mesti bersih isytiar harta mereka dan juga menjadikan amalan tender terbuka sebagai satu dasar untuk memastikan keterusan dalam Kerajaan Negeri Melaka. Saya rasa ini sedikit sebanyak yang saya boleh berkongsi melalui apa yang dipaparkan dalam pelan tindakan ini. Jadi saya nak sekali lagi menyeru rakan-rakan, terutamanya penduduk-penduduk di kawasan Duyung ini, memberikan sokongan dan pastikan bahawa saudara Damian boleh terus menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, menjadi wakil rakyat di kawasan ini. Maka dengan itu saya harap tuan-tuan dan puan keluarlah mengundi. Pastikan pada 20 November nanti keluar undi dan undi calon Pakatan Harapan. Sekian,
Terima kasih.